kita kena ingat kita punya penanda aras, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni Allah Ta'ala mention berkenaan dengan khairul bariyah dan juga syarrul bariyah. Bila sebut kata khairul bariyah, jazaul azam, mereka akan dapat balasan yang begitu hebat. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu balasan bagi orang yang duduk dalam kelompok khairul bariyah. Tetapi berbeza dengan satu kelompok yang Allah Ta'ala gelarkan, yang Allah Ta'ala bundarkan sebagai kelompok syarrul bariyah. Siapakah syarrul bariyah? Mereka adalah orang yang terkutuk, orang yang paling dilaknati, orang yang tidak mendapat kebaikan sepanjang kehidupan dan juga kematian, bahkan di akhirat. Mereka ini adalah orang yang dijanjikan dan diganjarkan dengan nikmat azab neraka, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Siapa golongan ini? Maka ulama cerakinkan betapa salah satu daripada kelompok ini adalah mereka yang mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, kitab yang mereka katakan sebagai kitab yang benar adalah kitab yang sudah pun diubah dan dikorupsionkan oleh mereka. Daripada alter, daripada adjust. Dan sebab tu saya beritahu, isu 2024, mereka sendiri tulis, mereka sendiri ketak. Mereka yang ubah, mereka pula yang jadi gelisah. Mereka lah duk bawakan ngauman, rangkuman kekusutan bagi masyarakat dunia untuk fikir 2024 adalah tahun kehancuran semua. Padahal mereka punya target, tahun depan tu mereka lah melingkup. Bukan kena mengenal kita. Kita melingkup bila pun. Orang beriman ni, dia tak ada masalah. Kiamat pi Jumaat ni pun. Kiamat pi lah minggu depan pun. Sebab kita diberikan satu penanda aras yang begitu menggembirakan selama mana kamu beramal soleh. Kerja kita adalah memperbanyakkan amal. Dan jangan pernah takut dengan kematian. Kerana itu kata Syekh Amin Jamaluddin dalam kitab Umrul Umatil Islam. Dia kata walaupun fitnah Dajjal bahaya, datangnya kemunculan fenomena alam yang begitu dahsyat juga berbahaya, kita menggelisah dalam usaha untuk mengamati setiap peristiwa yang bakal berlaku. Tetapi dia sebut, jangan kamu lupa Allah itu lebih hebat daripada segala benda ni. Boleh faham tak? Jangan tengok pada ujian, tapi tengok kepada siapa yang beri ujian. Kalau kata kita tengok benda ni dan kita ingat siapa yang bagi, maka dia akan meredamkan, dia akan menenggelamkan rasa gelisah kita. Masalahnya kita duk tengok macam tahun depan mereka kata ada solar storm. Dulu tak pernah dengar pun. Pernah dengar solar storm? Pernah dengar solar storm? Tak pernah dengar. Mereka abang kata akan berlaku kegelapan 17 hari tahun depan. Habis lah kita. Sampai ke tahap ada yang satu tu beritahu pokok tak boleh melakukan proses fotosintesis. Kita tak ada oksigen tuan-tuan. Kena pakai dah helmet tu. Pakat pergi beli dah hak botol jual oksigen tu. Saya pun ingat cadang kalau kata boleh keluar satu produk. Hai Kemal, bubuh tu. Oksigen. Oksigen cemer. Satu botol RM20. Spray tak ada apa pun, ada oksigen lah. Kalau kata boleh simpan, simpanlah. Saya beritahu kalau daripada beli tu beli Petronas 14 kilo. Boleh tahan lama sikit. Hak hijau tu kan. Tapi dia keluar api lah tu. Sebab tu bila sebut kata benda ni dia pun fikir sampai tahu tu nanti bumi akan bergelap. Ya, dalam lipatan sejarah 1859 pernah berlaku. Yang disebutkan sebagai julangan suar ataupun flare ataupun solar storm. Dia ada dua, satu wind solar, satu lagi satu solar wind, keduanya adalah solar storm. Okey. Kalau solar storm ni dia ribut. Yang tadi tu wind, angin. Angin biasalah. Kita pun ada angin dengan ribut. Cuma angin dengan ribut kita di bumi ni tak sama dengan matahari. Sebab matahari ni dia main dengan bahang. Dia main dengan haba. Alhamdulillah, bumi ni Allah Ta'ala cipta dengan ada arus medan magnetik yang ada di kawasan luar daripada atmosfera yang berkemampuan untuk menyerap dan juga divert segala hentaman baik haba dan sebagainya untuk masuk ke dalam atmosfera bumi. Baik. Jangan duk tulis buat pening . Saya pun pening dah ni, kan? So, bila dia main dekat kita, flare dia tu, dia julangan dia tu, haba dia tu dia akan main lah. Kita akan rasa lah dia punya tahap panas tu lebih sikit. Bukan tak pernah rasa. Dulu pernah dah. Dalam 2 tahun lepas. Tak silap saya masa PKP ataupun sebelum PKP. Di Australia. Masuk kerja pagi, pukul 8, dia letak daging dekat dashboard. Depan tu. Masuk kerja. Pukul 1 tengah hari keluar. Boleh makan dah daging tu. Masak dah. Di Arab juga pen tak boleh letak dekat depan tu, melengkung. Letak pen tak boleh guna lah. Pasal dia jadi macam terbakar, terlalu panas, bahang. Yang tu pun dah berlaku dan telah pun disebutkan tentang solar storm tu. Cuma untuk 2024 ni dia kata lebih hebat, lebih berat.
Dan bila sebut kata benda tu, kalaulah selain daripada bahang tu berlaku, ada lagi tak kesan maksima dia? Ada kesan maksima. Contoh 1859, bila solar storm mai hentam bumi, kesan dia tu yang sedikit itu pun telah menyebabkan mesin telegraf terbakar. Saya tak ada mesin telegraf, tuan-tuan dan. Tu 1859. Siapa hidup masa tu? tak ada kan? Tapi masa tu ada mesin telegraf, mesin tu terbakar. Jadi yang terbaru pun dekat dengan kita adalah kurang lebih tahun 76 tahun sebelum ni, iaitu tahun 72 kalau tak silap saya lah. Masa tu barang elektronik semua terbakar sebab lebihan beban daripada bahang dan juga haba yang didatangkan oleh solar storm tu menyebabkan bumi bertindak untuk memberi reaksi lebihan arus elektrik kepada setiap bahan elektronik. Dan masa tu tahun 72 ada banyak barang yang terbakar, rosak, short circuit dan sebagainya. Dan sebab tu bila sebut kata solar storm yang akan berlaku nanti ni, maka ia juga mungkin duduk dalam naratif timbang yang sama, iaitu mungkin akan berlaku kerosakan. Yang pertama, pada sistem telekomunikasi. Kita tak ada dah mampu untuk mendapatkan maklumat daripada luar sebab satelit duduk di mana? Satelit duduk di dalam kampung kita ke duduk dekat angkasa? Duduk kat sana kan. Bila duduk di kawasan luar pada atmosfera, lebih pada ionosfera, maka depa ni lah yang akan terkena hantaman tu dulu. Dan dekat situlah akan ada defect dan efek kepada sistem telekomunikasi dunia keseluruhan. Termasuk juga dekat situ, bila disebutkan tentang kegelapan, ya mungkin gelap sebab kita banyak guna elektrik waktu law ni untuk menyalakan lampu. Sini ada malam-malam tidur bawah pelita. Kalau ada pun nanti Ustaz Jafri pi tiup orang lah. Cari pasal semua. Kan tak ada kan? Jadi bila main waktu tu, berkemungkinan barang elektronik termasuklah lampu kipas semua ni akan ada kesan kerosakan. Wallahu ta'ala alam. Dan sebabkan mungkin itulah kegelapan. Cumanya bila datang siang, matahari tetap terbit. Ni sampai 17 hari langsung agak-agak kita pun kan. 17 hari dia bergelap. Pokok tak boleh fotosintesis. Dan benda tu menambah kegelisahan. Kita duk fikir, macam mana ni? Pakat beli dah Maggi simpan. Beli dah makanan untuk prepping. Sebab nanti mai zaman tu kita tak boleh nak buat apa. Sedangkan Nabi bagi tahu balik dekat kita, makanan orang beriman di waktu datangnya kemarau yang muncul di waktu kemunculan Dajjal nanti adalah zikir. Jadi macam mana kita nak sampai tahap tu? Kita kena belajar zikir lah. Belajarlah zikir. Tak kira lah zikir apa yang kita boleh padukan dan kita boleh puncakkan. Ada orang pada jalur selawat, banyakkan selawat. Istighfar, banyakkan istighfar. Banyakkan kalimah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalau tak ada pun hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Paling tidak pun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun Allah, Allah, Allah sebutkan. Boleh banyak benda-benda yang kita jadikan sebagai makanan zikir kita. Kerana nanti di waktu itu Allah janjikan melalui kalam Nabi, orang yang mengucapkan zikir, dia akan beroleh kenyang. Boleh faham tak? Jangan fikir dengan akal lo ni, zikir boleh kenyang ada. Yang kenyang siapa bagi? Allah. Habis tu selama ni kita melantak nasi kanak Sulaiman, tak ajak member-member pun, bungkus kat mereka saja. Siapa bagi kenyang? Allah. Bukannya kita. Beratok pi lah 6 jam pun. Tapi siapa bagi kenyang? Allah. Kita makan spirin kenyang. Ada orang makan 2 pinggan. Tak kenyang ni, tambah lagi 1 pinggan baru kenyang. Ada orang makan sebungkus kenyang. Ada orang makan 2 bungkus. Tapi kongsi 4 orang pun kenyang. Ni pasal tak kongsi. Dia kongsikan di WhatsApp pun ada. Bagus juga. Dia berkongsi dengan masyarakat. Kan? Ini adalah satu usaha yang murni. Perlu untuk diteruskan. Sebab tu pahami dan juga hadamkan setiap perkataan Nabi SAW. Bukan hanya pada pencernaan akal, tetapi juga pada pengamalan. Hari ni kita banyak duk kumpul ilmu, maklumat. Kita duk sebut, kita duk hitung, kita duk kira. Banyaknya ilmu aku dapat. Tapi berapa banyak persen amal yang kita lakukan. Berapa banyak selawat yang telah pun kita khususkan untuk Nabi SAW pada hari ini. 1,000 selawat sehari adalah sedikit bagi orang yang terbiasa. 100,000 sehari adalah satu benda yang mudah bagi orang terbiasa. Moga-moga kita masuk dalam kumpulan itu. Duduk dalam kelompok yang membiasakan diri dengan zikrayat. Duduk dalam keadaan menjadikan kalimah-kalimah tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini sebagai aurat kita. Untuk kita jadikan sebagai wirid kehidupan. Bukanlah dengan mampu aku. Benda tu yang dizikirkan. Matilah, mati. Yang itulah dizikirkan. Akhirnya apa berlaku? Mati ya.
Sebab tu selalu saya pernah sebut dulu, jangan pernah minta untuk mati. Dia kata tak pernah Ustaz. Habis tu yang duk sebut mampus aku. Tak minta mati. Matilah aku kali ni. Tak mati juga pun. Tapi duk minta lah. Sebab tu jangan duk sebut benda-benda begitu.